Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikan resepi kuih talam gula merah. Pada anda di luar sana, bolehlah cuba resepi ni. Sangat mudah disediakan. Dan resepi ni akan menghasilkan kuih yang sangat lembut dan rasanya sangat lemak dan manis. Memang rugi kalau tak cuba. Mula-mula kita sediakan lapisan bawahnya dulu. Masukkan gula merah ke dalam periuk. Dan masukkan juga air. Ambil sehelai daun pandan, simpulkan dan masukkan ke dalam air gula. Tujuannya untuk mewangikan air gula yang dimasak nanti. Masak air gula ni jangan sampai mendidih. Cukup sekadar sampai gula larut sahaja. Kacau sehingga gula larut. Bila gula dah larut, bolehlah tutupkan api. Dan biarkan air gula ni agak sedikit sejuk. Sementara tu, bolehlah sediakan loyang. Untuk loyang ni, saya sapukan kelilingnya dengan sedikit minyak. Dan saya lapikkan menggunakan plastik. Tujuannya, kalau lapik menggunakan plastik, memudahkan kita keluarkan nanti. Masukkan tepung gandum ke dalam bekas. Masukkan tepung ubi. Gula pasir. Sedikit garam. Dan masukkan santan cair. Ini air gula yang dimasak tadi. Kemudian bolehlah kacau adunan ni sehingga sebati sambil dituangkan air gula ni sedikit demi sedikit. Bila adunan dah larut, bolehlah dituangkan ke dalam periuk. Adunan ni hendaklah ditapis, takut ada bahagian tepung yang tak larut. Kemudian, bolehlah masak adunan ni di atas dapur menggunakan api perlahan ya. Sentiasa kacau adunan ni, kita akan masak adunan ni sehingga panas dan naik uap. Jangan masak adunan ni sampai pekat dan berketul ya, nanti kuih ni tak cantik pula. Bila adunan dah naik uap, bolehlah tuangkan ke dalam loyang. Sebelum adunan ni dikukus, pastikan air kukusan telah mendidih. Dan kukuslah lapisan bawah ni selama 20 minit. Pastikan tudung pengukus dibalut dengan kain untuk mengelakkan air wap menitik ke atas kuih nanti. Sementara menunggu, bolehlah sediakan lapisan atasnya pula. Masukkan tepung beras ke dalam mangkuk. Dan masukkan tepung jagung. Gula pasir. Garam dan masukkan santan pekat. Kacau adunan ni sehingga sebati. Kemudian bolehlah masukkan air. Dan kacau lagi sehingga sebati. Bila dah sebati, bolehlah tuangkan ke dalam periuk. Adunan ni pun perlu ditapis, takut ada bahagian tepung yang tak larut.
Kemudian, bolehlah masak adunan ni di atas dapur menggunakan api yang paling kecil. Adunan ni hendaklah sentiasa dikacau. Kita akan masak adunan ni sehingga panas dan naik uap. Jangan masak adunan ni sampai berketul ya. Nanti tekstur kuih ni tak halus dan licin bila dah masak nanti. Bila adunan dah naik uap, bolehlah tutup api. Sementara tu, bolehlah tengok lapisan bawah yang dah masak selepas 20 minit. Dan saya gunakan garpu untuk cakar bahagian permukaan atas kuih. Tujuannya, bila kita letak lapisan putih nanti, dia tak terpisah bila dah masak. Kemudian, bolehlah tuangkan adunan putihnya pula. Dan kukus lagi kuih ni selama 30 minit. Selepas 30 minit, kukus lagi 5 minit tanpa penutup untuk mengeringkan air yang bertakung di atas permukaannya. Kuih ni dah boleh diangkat dan biarkan kuih ni betul-betul sejuk sebelum dipotong. Kuih ni dah sejuk selepas 3 jam dan bolehlah dipotong. Dan saya keluarkan kuih ni dari loyang secara perlahan-lahan ya, sebab tekstur kuih ni sangat lembut. Dan bolehlah potong kuih ni ikut saiz yang anda suka. Untuk loyang saiz 8x8 inci ni, saya potong besar ni boleh dapat 25 biji. Pada anda di rumah yang nak cuba buat kuih talam gula merah, bolehlah cuba resepi ni. Sangat mudah disediakan dan rasanya yang sangat sedap, pasti tak membuatkan anda kecewa. Resepi talam gula merah ni akan menghasilkan kuih yang sangat lembut dan rasanya yang sangat lemak dan manis. Kalau makan memang tak cukup sepotong. Okey, untuk perkongsian saya kali ni, nantikan resepi kuih talam yang menarik yang akan saya kongsikan pada anda semua. Untuk perkongsian kali ni, saya akan kongsikan resepi kuih Seri Muka Pandan. Kuih ni pasti ramai peminatnya. Dengan rasa lemak dan manis, pasti menjadi pilihan anda di rumah. Jom kita sediakan bahan-bahannya. Mula-mula sediakan loyang, sapukan sedikit minyak pada keliling loyang dan alaskan plastik. Tujuannya untuk memudahkan kita keluarkan kuih nanti. Dan saya gunakan loyang 8x8 inci. Beras pulut ni telah saya rendam selama 30 minit dan saya toskan airnya. Masukkan beras pulut ke dalam loyang. Masukkan garam. Masukkan santan. Kacau rata untuk melarutkan garam yang dimasukkan tadi. Masukkan sehelai daun pandan. Pastikan periuk kukusan telah dipanaskan dan kukuslah beras pulut selama 20 minit. Selepas 20 minit, pulut telah siap dikukus. Angkat pulut dan buangkan daun pandan. Gemburkan pulut dan ratakan pati santan yang ada di permukaannya. Ratakan dan tekan-tekan pulut ni sehingga padat.
Tujuannya untuk mengelakkan lapisan hijau meresap ke bahagian bawah pulut. Okey, sekarang bolehlah sediakan air jus pandan. Sediakan daun pandan dan juga air. Daun pandan ni telah saya gunting kasar. Masukkan daun pandan ke dalam jak pengisar dan masukkan juga air. Mesinlah daun pandan ni sehingga halus untuk mendapatkan jus pandan yang pekat. Setelah siap di mesin, bolehlah ditapiskan jus pandan ni. Jom kita sediakan lapisan hijaunya pula. Sediakan sebiji telur. Telur ni pecahkan dan masukkan ke dalam bekas. Dan masukkan gula pasir. Masukkan garam. Masukkan tepung jagung. Tepung ubi. Tepung gandum. Dan masukkan air jus pandan yang di mesin tadi. Dan masukkan santan pekat sambil dikacau sehingga sebati. Masukkan sedikit berwarna hijau. Sediakan satu periuk bersama tapis. Tapiskan adunan ke dalam periuk untuk mendapatkan kuih yang licin dan halus bila masak nanti. Adunan hijau ni saya masak selama 1 hingga 2 minit. Adunan ni hendaklah sentiasa dikacau untuk mengelakkan adunan ni berketul-ketul. Masak adunan ni cukup sekadar naik uap saja, tak perlu masak lama. Bila adunan dah panas dan naik uap, bolehlah tutup api dan tuanglah adunan ni ke atas pulut yang telah dikukus tadi. Kukus kuih ni selama 35 hingga 40 minit. Untuk menghasilkan permukaan kuih seri muka halus dan licin, pastikan setiap 10 minit sekali buka tudung pengukus dan buanglah air yang bertakung di dalam tudung pengukus. Selepas 35 hingga 40 minit, buka tudung pengukus dan kukus 5 minit lagi tanpa penutup untuk mengeringkan air di atas permukaan kuih. Selepas 5 minit, angkat kuih dan biarkan kuih sejuk selama 3 hingga 4 jam. Bila dah sejuk, bolehlah keluarkan kuih seri muka dari loyang. Angkat kuih seri muka ni dengan plastik sekali. Tarik perlahan-lahan plastik ni dari tepi. Untuk mendapatkan potongan halus dan licin, pastikan kuih ni betul-betul sejuk baru dipotong. Dan bila dah sejuk, bolehlah dipotong kuih ni ikut saiz yang kita suka. Kuih seri muka ni bila dah dipotong, bahagian hijau tak meresap di bahagian pulut. Dan bahagian permukaan atasnya sangat licin dan rasanya yang sedap dan lemak, pasti menjadi pilihan anda di rumah. Kuih seri muka dah siap, bolehlah dihidangkan. Okey, untuk perkongsian saya kali ni. Jumpa lagi di video yang akan datang. Untuk perkongsian kali ni, saya akan kongsikan resepi kuih talam cendol. Kepada anda di luar sana, bolehlah cuba resepi ni. Sangat mudah disediakan. Rasa kuih ni sangat lemak dan manis. Kalau makan memang tak cukup sepotong. Jom tengok cara saya buat kuih talam cendol. Mula-mula sediakan loyang. Saya gunakan loyang 8x8 inci. Bahagian dalam saya sapukan dengan sedikit minyak dan saya lapikkan loyang ni menggunakan plastik. Loyang ni kita ketepikan dahulu. Sekarang kita masak air gula dulu.
Masukkan 3/4 cawan gula merah ke dalam periuk. Setengah cawan gula pasir. Dan masukkan 2 helai daun pandan untuk mewangikan air gula ni. Daun pandan ni kita simpul ya. Dan masukkan 1 cawan air. Air gula ni kita masak di atas dapur sehingga gula larut sahaja. Tak perlu sampai mendidih. Bila gula dah larut, bolehlah tutupkan api. Kemudian air gula ni kita akan tapis dan biarkan air gula ni sejuk. Sementara tu, bolehlah kita sediakan lapisan bawah pula. Masukkan 3/4 cawan gula pasir. 1/2 cawan tepung beras. Dua sudu besar tepung jagung. 1 sudu kecil garam. 2/3/4 cawan santan pekat. Kacau semua bahan ni sehingga sebati. Bila dah sebati, bolehlah ditapiskan adunan ni ke dalam periuk untuk mendapatkan hasil kuih yang halus dan licin bila dah masak nanti. Untuk adunan putih ni, saya akan masak di atas dapur menggunakan api sederhana kecil. Adunan putih ni saya akan masak sehingga agak sedikit pekat supaya cendol yang akan saya masukkan nanti tak terapung dan sekata bila dimasukkan ke dalam loyang nanti. Adunan ni hendaklah sentiasa dikacau untuk mengelakkan adunan ni berketul-ketul. Kacau adunan ni sehingga agak sedikit pekat. Bila adunan dah pekat macam ni, bolehlah tutupkan api dan masukkan cendol ke dalam adunan putih ni. Kacau adunan putih dan cendol ni sehingga sekata. Bila dah sekata, bolehlah tuangkan adunan putih ni ke dalam loyang. Pastikan air kukusan telah mendidih. Kukus adunan putih ni selama 20 minit. Sementara tu, bolehlah kita sediakan lapisan atas pula. Pecahkan 2 biji telur ke dalam bekas. Dan masukkan 1/4 cawan tepung gandum. 2 sudu besar tepung ubi. Setengah sudu kecil garam dan masukkan 1/2 cawan santan. Kacau semua bahan ni sehingga sebati. Kemudian masukkan air gula yang dimasak tadi. Kacau lagi bahan ni sehingga sebati. Bila semua bahan dah sebati, bolehlah kita tapis adunan ni ke dalam periuk untuk mendapatkan hasil kuih yang halus dan licin bila dah masak nanti. Adunan ni kita akan masak di atas dapur menggunakan api sederhana kecil. Untuk adunan gula merah ni, saya akan masak cukup sekadar naik uap sahaja. Bila adunan dah naik uap, bolehlah tutupkan api. Jom kita tengok lapisan bawah pula. Okey, adunan putih ni dah masak. Permukaannya saya akan cakar menggunakan garpu
supaya adunan putih ni dan adunan gula merah akan melekat bila dah masak nanti. Kemudian, bolehlah tuangkan adunan gula merah ni. Dan kukus lagi kuih ni selama 30 minit. Setiap 7 minit, buka tudung pengukus dan buang air wok yang bertakung dan kukus lagi kuih ni sehingga masak. Selepas 30 minit, buka tudung pengukus dan kukus lagi kuih ni selama 5 minit tanpa tudung pengukus untuk mengeringkan air di atas permukaannya. Kemudian, bolehlah angkat kuih ni. Dan biarkan kuih ni sejuk selama 3 hingga 4 jam sebelum dipotong. Selepas 4 jam, kuih ni dah sejuk. Bolehlah kita keluarkan kuih ni dari loyang. Keluarkan dari loyang secara perlahan-lahan sebab tekstur kuih ni sangat lembut. Kena keluarkan kuih ni dengan hati-hati. Untuk loyang, saiz 8x8 inci, saya potong dapat 25 biji kuih talam cendol. Tekstur kuih talam cendol ni sangat lembut. Rasanya yang lemak dan manis yang sekata, kalau makan memang tak cukup sepotong. Kuih talam cendol ni bolehlah potong ikut saiz yang anda suka. Kalau anda hendak potong lebih banyak, bergantung kepada saiz dan cara anda potong. Untuk mendapatkan potongan yang halus dan licin, pastikan kuih ni betul-betul sejuk sebelum dipotong. Dan pastikan juga potong kuih talam ni menggunakan pisau plastik ya. Kepada anda di luar sana, bolehlah cuba resepi ni. Sangat mudah disediakan. Sangat sesuai dibuat juadah minum petang bersama keluarga. Okey, untuk perkongsian saya kali ni, nantikan resepi-resepi kuih talam yang akan saya kongsikan pada anda semua. Untuk perkongsian kali ni, saya akan kongsikan resepi kuih lapis pelangi. Resepi kuih lapis pelangi ni sangat mudah disediakan. Rasanya yang lemak dan manis serta warna pelanginya pasti menjadi kegemaran anak-anak di rumah. Jom kita sediakan bahan-bahannya. Mula-mula sediakan daun pandan. Daun pandan ni kita akan simpul ya. Daun pandan ni kita akan masak bersama air gula untuk mewangikan air gula ni nanti. Masukkan 1 cawan gula pasir. Masukkan 2 cawan air. Air gula ni bila kita masak bersama daun pandan akan menghasilkan air gula yang sangat wangi. Air gula ni kita masak cukup sekadar gula larut sahaja ya. Bila dah larut, bolehlah kita tutupkan api dan sejukkan seketika. Jom kita bancuh adunan tepung pula. Sediakan satu bekas dan masukkanlah tepung beras. Masukkan tepung jagung. Untuk menambahkan rasa lemaknya, kita masukkan sedikit garam. Dan masukkan santan pekat. Santan pekat ni kita akan masukkan sedikit-sedikit sambil dikacau sehingga tepung sebati. Bila tepung dan santan dah sebati, bolehlah kita masukkan air gula yang kita masak tadi. Kacau adunan ni sehingga sebati sebelum kita tapiskan adunan ni nanti.
Tapis adunan ni untuk mendapatkan kuih lapis yang halus dan licin bila masak nanti. Bila adunan dah siap ditapis, bolehlah kita sediakan mangkuk kecil. Adunan ni kita akan bahagi kepada 8 bahagian. Masukkan 1 sendok adunan atau setengah cawan penuh ke dalam mangkuk kecil ni. Untuk resepi kuih lapis pelangi ni, saya letakkan 8 jenis pewarna makanan. Sambil menuangkan adunan, bolehlah kita panaskan air kukusan dahulu. Adunan yang dah siap diletakkan di dalam mangkuk kecil ni, bolehlah kita letakkan pewarna. Untuk mangkuk yang pertama, kita letakkan sedikit pewarna ungu untuk menghasilkan warna ungu yang cair. Untuk mangkuk yang kedua, letakkan lebih sedikit pewarna ungu supaya warna ungu ni lebih pekat dari mangkuk yang pertama. Mangkuk yang ketiga, kita letakkan sedikit pewarna biru, sedikit pewarna hijau, sedikit pewarna kuning, sedikit pewarna oranye, sedikit pewarna pink, dan akhir sekali kita akan letakkan sedikit pewarna merah dan sedikit pewarna oranye. Kacau sehingga sebati, kemudian bolehlah kita ketepikan dulu. Sapukan loyang ni dengan sedikit minyak dan lapikkan loyang ni menggunakan plastik. Tujuannya supaya mudah kita keluarkan kuih ni nanti. Saya gunakan saiz loyang 8x8 inci. Sebelum masukkan loyang ni dalam kukusan, pastikan air kukusan telah mendidih. Masukkan loyang ke dalam kukusan. Untuk lapisan pertama, kita akan curahkan adunan warna ungu pekat. Dan kukuslah setiap lapisan selama 5 minit. Untuk lapisan kedua, saya letakkan warna ungu cair. Untuk proses lapisan kedua, juga melalui langkah yang sama. Kukuslah setiap lapisan selama 5 minit. Untuk lapisan seterusnya, ulangi proses yang sama. Selang-selikan adunan berwarna sehingga habis. Untuk kuih lapis pelangi ni, saya buat keseluruhannya 8 lapisan. Dan setiap lapisan juga melalui proses yang sama. Kukus setiap lapisan selama 5 minit sehingga habis. Untuk lapisan terakhir, saya kukus selama 10 minit. Selepas 10 minit, buka tudung pengukus dan kukuslah kuih ni tanpa tudung pengukus selama 5 minit untuk mengeringkan air yang bertakung di atas permukaannya. Selepas 5 minit, kuih ni bolehlah diangkat dan biarkan kuih ni sejuk selama 3 hingga 4 jam sebelum dipotong. Untuk mendapatkan potongan kuih yang halus dan licin, pastikan kuih ni betul-betul sejuk sebelum dipotong. Kuih lapis pelangi yang dah sejuk ni, bolehlah dipotong ikut saiz yang anda suka. Untuk satu loyang saiz 8x8 inci, saya dapat 25 biji kuih lapis pelangi. Kepada anda di rumah yang tak tahu nak buat hidangan apa, bolehlah cuba kuih lapis pelangi ni. Tekstur kuih lapis pelangi ni sangat lembut dan tak melekat pada tangan. Bila kita nak makan, kita boleh kopek setiap lapisan. Rasanya yang sangat lemak dan manis sekata, pasti menjadi pilihan keluarga. Okey, untuk perkongsian kali ni, kalau anda suka dengan resepi ni, jangan lupa tekan like, subscribe, share dan komen. Dan nantikan video dan resepi terbaru dari saya di masa akan datang. Okey, bye.